Contoh, bila kita nak makan, kita nak pastikan makanan kita itu tidak bercampur dengan apa-apa daripada sumber babi. Boleh sebut babi tuan-tuan? Ke nak sebut khinzir? Orang tanya saya, ustaz sebut babi ke khinzir? Saya kata babi ya. Sebut babi bahasa Melayu, sebut khinzir bahasa Arab. Nanti sebut khinzir, dia kata, ustaz sebut khinzir ustaz sopan sikit. Sebut khinzir ustaz beradab sikit. Habis kalau sebut babi tak beradab? Saya tanya tuan-tuan, sebut babi jadi tak beradab. Nanti kan kita sebut khinzir, orang kata kita nak mengarabkan orang. Payah pula sebab sebut khinzir. Sebut babi ya, biar nampak jelas babinya, haramnya tu tuan-tuan. Kalau tidak, tak rasa macam nak babi tu haram bila sebut khinzir, lembut sangat. Macam orang bukan Islam kata, bila belajar Jawi tu nanti seolah-olah nak mengislamisasikan belajar Jawi. Jadi kita jangan sebut khinzir, sebut babi. Depan dia pun sebut babi, tak payah nak lembut sangat. Kita pulang pada tuan-tuan, nak sebut babi ke khinzir. Jadi tuan-tuan, contoh, bila kita makan, orang kita selalu nak pastikan makanan yang kita makan terhindar dari perkara-perkara yang bercampur dengan benda yang berkaitan dengan zat babi. Betul tak? Betul. Kalau ada isu babi di dalam Malaysia ni tuan-tuan, gegak gempita satu Malaysia. Betul? Oh babi kan? Habis semua orang kan tuan-tuan, dibabikannya juga kadang-kadang. Tu kalau ikut emosi, sebab benda tu bercampur dengan zat babi. Tetapi kadang-kadang kita lupa, kita beli benda pun, kalau benda yang kita beli itu guna duit haram, benda itu jadi haram juga. Sebab pertama, haram li zatihi, haram kerana zat dia. Haram kerana zat sebab ada babi, ada campur arak. Tu contoh, itu haram kerana zat. Tapi ada sebut haram li ghairi, haram bukan kerana zat tetapi kerana benda lain. Sebab kita beli tadi guna duit curi, sebab kita beli tadi guna duit riba, sebab kita beli tadi guna duit rasuah. Jadi bukan kerana benda tu haram, tetapi sebab sumbernya daripada yang haram. Faham? Ini kadang-kadang kita terlupa. Beli lemak nak makan, nasi lemak tu halal, tetapi jadi haram bagi kita kalau kita beli nasi lemak tadi daripada duit riba, daripada duit rasuah. Haram kat kita makan. Sebab apa? Makan daripada sumber yang haram. Haram dari kita ni makan nasi lemak tadi kerana apa haram? Sebab kita ambil duit tadi daripada duit anak yatim. Haram. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Orang yang makan harta anak yatim, macam mana Allah sebut? Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, perutnya tadi akan dimakan daripada api neraka. Sebab apa? Makan duit anak yatim. Itu maksudnya apa? Tuan-tuan, makan duit anak yatim ni maksudnya makan macam mana? Ambillah duit anak yatim, kemudian guna apa? Guna beli makan minum, guna beli keperluan kita. Jadi itu juga yang menjadi darah daging. Hukumnya apa? Akan dimakan daripada api neraka tubuh badan kita. Jadi bila kita bicara tentang soal makan dan minum, tuan-tuan, bukan soal zat sahaja yang kita kena ambil tahu. Soal daripada sumber mana yang kita gunakan untuk makan dan minum itu pun menjadi perkara yang perlu kita ambil perhatian. Ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Soal makan riba, soal makan rasuah, soal makan harta hak orang lain, soal makan harta anak yatim, seolah-olah tak ada apa-apa.
Sedangkan sama je macam dia makan babi. Sama macam dia makan babi. Malah lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi. Sebab makan babi ni tuan-tuan, apa Allah sebut dalam Al-Quran? Allah sebut dalam Al-Quran, kalau kita dalam keadaan darurat, terdesak, dah tak ada makan dan minum pun, itu ada keizinan untuk darurat. Tapi tidak pada rasuah, tidak pada riba. Maksudnya dalam soal halal dan haram, kena ambil tahu tentang soal zat yang kita nak makan dan bagaimana sumber yang kita dapat dan perolehi untuk kita makan. Sebab semua itu memberi kesan kepada ibadat. Semua itu akan memberi kesan pada ibadat. Seperti hadis yang saya sebut tadi, Nabi kata, pemuda tadi angkat tangan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Nabi kata, malbasul haram, masyarabul haram, mat'amul haram. Ma'ani istajabalah. Makanan, minuman, pakaian haram, dan macam mana Allah nak mustajabkan? Tu tuan-tuan, ingat dua perkara dalam soal kita makan dan minum. Pertama tentang soal zat yang kita nak makan dan minum. Yang kedua sumbernya tadi. Sebab halal dan haram ni ada pada zat, ada pada li ghairi, daripada sumber yang lain yang menyebabkan benda itu juga jadi haram. Bukan kerana zatnya tadi, tapi kerana wasilah untuk mendapatkannya tadi haram. Ini perkara yang perlu kita ambil tahu. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, bila kita bicarakan tentang soal halal dan haram hari ini tuan-tuan, saya ni tuan-tuan terlibat dalam industri halal. Saudara sebut tadi, saya terlibat dalam industri halal sebagai pegawai kanan atau eksekutif kanan Jabatan Syariah dan Pematuhan Halal QSR Brand. QSR Brand salah satu kumpulan anak syarikat Johor Corporation yang menjaga beberapa anak syarikat lain yang berada di bawahnya, ataupun brand-brand yang berada di bawah QSR Brand seperti KFC, Pizza Hut, Ayam Mas, sos jenama Life. Tuan-tuan pergi kedai, pergi pasar raya, tengok sos jenama Life. Life tu macam nama Mak Saleh, orang putih lah, Life kan, L-I-F-E. Tapi tu anak syarikat, merupakan syarikat kumpulan QSR Brand yang duduk di bawah Johor Corporation. Bila sebut Johor Corp, antara entiti Bumi Putera tuan-tuan, bawah kerajaan negeri Johor juga. Support sikit tuan-tuan. Saya bukan nak cerita syarikat saya, tapi saya nak cerita pengalaman. Sebab cerita bab halal haram ni nak kongsi dengan tuan-tuan. Bila saya fikir, saudara Zul kita ajak saya roadshow, Ustaz jom roadshow rehlah ilmiah dan dakwah di Muar ni. Ada berapa ceramah nanti yang disuruh, maghrib, subuh esok, tengah hari esok dan juga maghrib esok tuan-tuan. Saya fikir saya nak cerita tentang pengalaman saya dalam industri halal hari ini dengan tuan-tuan ataupun mana-mana yang saya pergi nanti. Sebab ini benda penting. Tuan-tuan, baru ni kita buat BMF. Betul? Buy Muslim First. Menjadi satu tamparan hebat tuan-tuan bila sebut Buy Muslim First ni kepada syarikat-syarikat bukan Islam ataupun jenama-jenama bukan Islam. Bagus dah satu kempen tu. Cuma harap-harap kempen itu bukan hangat-hangat ayam. Biar kempen tu berterusan untuk memperkukuhkan ekonomi umat Islam, untuk memperkukuhkan ekonomi umat Islam. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, dalam kita membicarakan tentang soal BMF, Buy Muslim First, kita kena fahami juga tentang soal halal dan haram.
tidak memadai sekadar membeli produk Muslim, tetapi orang Islam juga kena faham tentang bagaimana mengeluarkan produk yang halal. Kena tahu. Tidak memadai sekadar produk Muslim. Kadang-kadang kita terjerat dengan sentimen nak beli produk orang Islam, tetapi orang Islam tadi hakikatnya jual produk Islam sebab dia yang keluarkan produk, tetapi sebenarnya produk dia ada bercampur dengan unsur-unsur yang tak halal juga.